Kisah yang kelima adalah mengenai dua beranak dihalau dari rumah. Suami isteri sanggup bantu. Sebulan kemudian terbongkar rahsia jahat di bilik tetamu. Dia punya tajuk pun Bro Fai tak faham. Jadi kita layan kan apa kisah sebenarnya ni kan. Katanya di sini benar pesanan orang tua-tua, menolong orang biarlah berpada-pada. Kisah yang dipaparkan ni boleh menjadi teladan kepada semua pembaca. Seorang wanita yang hanya mahu dikenali Jijah, berumur 38 tahun, memberitahu dia serik selepas membantu rakan baik bersama ibunya ketika dalam kesusahan 3 tahun lalu. Ia bermula apabila dua beranak tu dihalau daripada rumah sewa kerana hampir 6 bulan tak membayar sewa. Masya Allah. Simpati dengan nasib rakan dan ibunya tu, Jijah dan suaminya membenarkan mereka menumpang seketika di rumah teres 2 tingkat miliknya di Seri Kembangan, Selangor. Jijah memberitahu dia dan suaminya tak mencampuri urusan dua beranak tu dalam rutin harian dan memberi kebebasan keluar masuk rumahnya. Saya dan suami dah lama kenal mereka dan memang menganggap seperti keluarga sendiri. Apa yang terjadi ke atas mereka tu memang sedih dan saya bantu apa yang mampu. Apa yang pelik, mereka berdua tak membenarkan saya masuk ke bilik tetamu yang disediakan. Jadi mereka tak membenarkan saya masuk ke bilik tetamu yang disediakan kepada mereka untuk saya mengemas. Malah mereka juga membeli makanan sendiri dan hanya berkurung dalam bilik. Padahal saya setiap hari memasak dan menyediakan makanan untuk semua. Kira-kira sebulan mereka tinggal di rumah. Satu hari, ketika mereka berdua keluar untuk mengambil barang, saya cuba masuk bilik mereka untuk mengambil pakaian kotor dan di sinilah semuanya bermula. Sebaik saja masuk ke bilik tu, saya nampak bekas kecil berisi kemian dan anak patung dibalut dengan kain kuning. Terus bulu roma saya meremang. Tambahan pula rasa seperti ada lembaga memerhatikan saya. Kongsinya kepada M-Star. Jijah memberitahu sejak kehadiran mereka hubungan dia dan suami menjadi agak panas dan ada saja pertengkaran berlaku walaupun perkara kecil. Saya memberitahu suami apa yang saya nampak dalam bilik tetamu tu dan dia pada mulanya tak percaya sehinggalah satu kejadian berlaku ketika sedang solat. Katanya di sini suami mengalami kesakitan seakan-akan dipukul secara tiba-tiba. Namun ketika tu dia sedang solat maghrib. Ya Allah, tengah solat tu, Allah, tengah sujud keropuk kena kan. Kemungkinan macam itulah ceritanya. Jadi pelik dengan kejadian tu, kami terus memanggil ustaz dan mengadakan majlis doa selamat di rumah. Rakan saya dan ibunya ketika tu terus keluar rumah tanpa sepatah kata. Saya cuba memanggil mereka tapi tak diendahkan. Menurut ustaz, rumah saya tu agak keras kerana ada sesuatu yang menumpang dan ada makhluk lain cuba memutuskan hubungan kami sekeluarga disebabkan cemburu. Ya Allah. Namun ustaz tu tak memberitahu jelas angkara siapa. Dan kami pula tak berniat untuk tahu lebih lanjut. Jelas ibu kepada 3 orang anak ni. Menurut Jijah, beberapa bulan mereka sekeluarga tak boleh hidup dengan tenang apabila banyak gangguan pelik di rumah mereka. Saya dan suami mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah lain. Saya sewakan rumah tu kepada orang lain selepas melakukan pembersihan.
Tapi sebelum kami keluar, hanya Allah yang tahu betapa beratnya kaki untuk keluar dari rumah tu. Ada saja halangan yang menakutkan, seperti pintu tak boleh buka, kunci rumah hilang, dan beberapa perkara pelik lagi. Lebih pelik, talian telefon juga tiba-tiba tak boleh digunakan. Sepanjang malam kami membaca dan memasang ayat-ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah kami dapat keluar dari rumah tu dengan selamat, katanya. 3 bulan selepas tu, Jijah memberitahu rakan baik cuba menghubungi dan meminta maaf kepada sekeluarga. Saya memang tak mahu berjumpa dengannya kerana rasa tak sedap hati. Akhirnya rakan saya itu mengaku dia telah bomohkan kami sekeluarga kerana cemburu melihat kebahagiaan saya. Ya Allah, ya Rabbi, kenapalah? Saya hanya mampu mengucap dan sedih kerana saya ikhlas menolongnya tanpa berharapkan apa-apa balasan. Tapi sebaliknya yang berlaku. Dia punya kerja kan. Saya terus menangis dan memberitahunya jangan cari saya lagi. Sejak hari itu sehingga hari ini, memang saya tak ambil tahu mengenainya dan tidak mahu tahu. Cukuplah dia membuat hidup kami dalam ketakutan. Akhirnya perbuatan menggunakan sihir adalah syirik dan berdosa besar serta dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah saja tempat untuk setiap manusia memohon bantuan dan perlindungan. Sekian, terima kasih.